Program Industry Learn and Excel Apprenticeship, iLeap and Skills Hub yang dilancarkan baru-baru ini bertujuan memperkembang tenaga kerja berkemahiran tinggi selain menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat melalui latihan berkualiti dengan kerjasama rapat industri. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi MPEC. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam iLeap dan penempatan kohort pertama pelatih iSkill. Majlis dianjurkan bersama Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC di bawah Jabatan Perdana Menteri dan Kumpulan Kerja Jawatan Kuasa Pandu Industri Tenaga Kerja MISC WJ. Competency and so on. And just to highlight to yang Pidato as well. Mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-11 diadakan baru-baru ini di Bangkok, Thailand. Semasa mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menjelaskan negara Brunei Darussalam terus melaksanakan usaha pemulihan industri pelancongan pasca pandemik. Penyambungan semula dan peningkatan kesaling hubungan udara penting bagi membolehkan dan menggalakkan aliran ekonomi utama seperti perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Negara juga terus meningkatkan kapasiti penerbangan bagi memudahkan pergerakan untuk memenuhi keperluan pengembara yang masuk dan keluar, termasuk penumpang transit. Dengan tema pelancongan masa depan, penjanaan semula industri pelancongan, mesyuarat menggariskan pentingnya pelaksanaan Pelan Tindakan Kesaling Hubungan APEC 2015-2025. Mesyuarat mengalu-alukan cadangan dasar bagi pelancongan masa depan dan penjanaan semula sektor pelancongan yang mencerminkan kesepaduan semua ekonomi APEC dalam usaha mencapai pertumbuhan yang seimbang, terjamin, mampan dan inklusif. Sektor bukan minyak dan gas mencatat peningkatan sebanyak 1%, manakala sektor minyak dan gas menurun 9% pada suku pertama 2022. Penurunan sektor minyak dan gas mengakibatkan pertumbuhan yang negatif kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK negara Brunei Darussalam pada suku pertama tahun 2022 sebanyak 4.2% berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan penurunan dalam sektor minyak dan gas adalah disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah dan gas asli yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan pemulihan. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan aktiviti hiliran berikutan kenaikan pengeluaran produk petroleum termasuk diesel dan RON92 dan juga pengeluaran baharu produk kimia khususnya baja urea. Subsektor perdagangan borong dan runcit terus menunjukkan pertumbuhan terutamanya didorong oleh peningkatan pada aktiviti borong termasuk peralatan perubatan, makanan dan minuman. Perkembangan yang positif ini juga adalah didokong oleh peningkatan permintaan domestik yang sebahagiannya disebabkan oleh kelonggaran sekatan domestik dan sempadan. Subsektor pengangkutan juga meningkat terutamanya disumbangkan oleh peningkatan pada aktiviti pengangkutan air dan pengangkutan udara selaras dengan peningkatan jumlah penumpang udara. Pengurangan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 dan kelonggaran sekatan sempadan menyebabkan peningkatan aktiviti perjalanan yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor perhotelan. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan juga terus menunjukkan prestasi yang menggalakkan dengan peningkatan sebanyak 0.8%. Peningkatan subsektor perikanan terutamanya disebabkan oleh peningkatan industri penangkapan ikan khususnya aktiviti nelayan kecil-kecilan. Sementara peningkatan dalam subsektor pertanian adalah disebabkan oleh peningkatan pengeluaran padi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Peningkatan pada pengeluaran kayu balak dan kayu gergaji adalah penyumbang utama kepada pertumbuhan sektor perhutanan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan pertumbuhan KDNK pada suku pertama 2022
terutamanya didorong oleh penurunan ekspor bersih, perbelanjaan kapital, khususnya pelaburan swasta bagi jentera dan peralatan. Bagaimanapun penurunan ini diimbangi oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah masing-masing sebanyak 3.8% dan 5.5%. Laporan penuh KDNK Suku Pertama 2022 boleh diperoleh di laman sesawang JPES. Bank Baiduri dianugerahkan sebagai bank terbaik di negara Brunei Darussalam semasa acara Euro Money Awards for Excellence 2022. Acara berlangsung baru-baru ini di London, United Kingdom. Anugerah ini merupakan pencapaian pertama kali bagi bank tempatan. Pencapaian tersebut diperoleh melalui fokus berterusan bank untuk mencapai matlamat strategiknya. Pesta Jualan Gadong Uptown Weekend Fest GUWF baru-baru ini memberi peluang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana mempamerkan bahan jualan serta produk mereka. Pesta jualan diadakan bersebelahan pasar pelbagai barangan gadong. 15 petak jualan disediakan bagi para peniaga mikro, kecil dan sederhana dari keempat daerah. Kalau Indah di sini, kami selalunya ada di pameran, kan, diukong, ditutong, kadang di Belayet. Kami rasa bersyukurlah, syukur pasal kami kena panggil kemari supaya kami dapat mencari penghasilan kami sendirilah. Online saja, biar customer itu tahu lah lagi. Sebelum ini kan di Temburong, jadi bolehlah orang bandar apa kemari. Alhamdulillah dapat opportunity ini, sambutan pun meriah kan, pasal orang batas sudah nada macam mana ni. Opportunity untuk kami juga dan untuk mengembangkan lagi bisnes ini. Kursus pemasaran bagi menjalankan perniagaan dari rumah memberi peluang kepada beberapa peserta dari Persatuan Gerakan Ibu Tunggal PGIT. Sepanjang kursus yang diungkayahkan oleh IBTE CET, peserta didedahkan dengan aktiviti pemasaran terkini agar lebih menepati sasaran perniagaan yang diusahakan. Banyaklah yang membagi petunjuk dan pengajaran untuk kami mengeksposkan lagi produk-produk yang kami buat selama ini. Selain itu, kami juga ditunjuk ajar macam membuka bisnes secara online. Menambah ilmu dan pengetahuan cara-cara penanaman sayur hidroponik, membuat buku kira-kira untuk mengetahui aliran kewangan. Dreamy.bn, perniagaan gubahan menjadi pilihan seorang graduan ijazah sarjana muda dalam Sains Kewangan Islam dari Universiti Sultan Islam Sharif Ali UNISA. Perniagaan yang ditubuhkan pada tahun 2020 ini menjadi pilihan kerana minat dengan kreativiti dan peluang pasaran yang besar. Biasanya customer kami ni, diorang lihat daripada Instagram kami dululah. Diorang lihat mana satu bukit yang diorang mau dan diorang tag secara WhatsApp. Lepas tag secara WhatsApp, diorang tanya harga. Kadang-kadang kami yang sediakan harganya pulang juga. Meskipun mempunyai persaingan, perniagaan gubahannya mempunyai keistimewaannya tersendiri. Walaupun hanya berniaga secara kecil-kecilan, akan tetapi Dayang Nur Fitriani berharap perniagaan ini akan lebih maju dan menjadi contoh kepada para belia yang masih mencari pekerjaan dan mencuba dalam bidang perniagaan. Harganya ada range yang paling murah RM6. Yang paling mahal ikutlah kalau yang auto customize. Kalau yang minta customize dengan balloon RM28 dan apa saja yang dengan coklat tu ada yang RM32,
RM45. Yang paling mahal pernah kami buat sampai RM90 lah. Itu yang involve with bunga yang mahal-mahal lah juga apa. Ada kami harap nanti kami ada premise tersendiri lah. Instead of buat di rumah, kami ada office sendiri untuk showroom juga supaya customer nanti kami senang untuk communicate dengan customer.